Jerrica and Dua male lead. Tulip dan Sakura agak terkejut dan berasa heran menyaksikan reaksi spontan Juliet. Ia seolah-olah, Juliet amat gerun terhadap individu ini. Selang beberapa saat kemudian, Juliet menyoal Sakura dengan wajah curiga. Suaranya diperlahankan. Bila kau jumpa dia nih? Kita orang berjaya jejaki dia pagi tadi. Jadi betul kan dia nih Jerika, yang Tuan Harrington cari-cari selama nih? Ya, betul, dialah Jerika. Sahut Juliet perlahan, kedengaran sedikit hampa. Jerika, Tuan Harrington cari-cari selama nih, tak tahu pun. Tulip memandang Juliet. Kau memang tak tahu. Sebab ini misi rahasia. Hanya orang-orang kepercayaan Tuan Harrington saja yang tahu pasal misi mencari Jerika nih. Sakura menerangkan kepada Tulip. Misi mencari aku. Jerika datang menghampiri Sakura. Ya, Jerika, kami sebenarnya ditugaskan oleh Tuan Harrington untuk mencari kau. Lebih kurang 6-7 bulan, baru kami berjaya temui kau. Sakura menjawab mesra. Jadi yang tadi tu cuma alasan je. Aku ingat kau salah seorang anak buah Louis. Timbul sedikit rasa terkilan di hati Jerika. Sukacita dimaklumkan, bukan? Tapi aku jamin, dengan kami, kau pasti akan berasa jauh lebih selesa dan selamat. Kata Sakura kepada Jerika. Kejap. Louis mana ni Sakura? Jangan kata Louis Bruni tak guna tu. Bekas kekasih si Daisy. Juliet menyampuk. Dengan itu, Sakura mengangguk serba salah. Jawaban tersebut mendatangkan amarah di hati Juliet. Jerika melihat reaksi Juliet yang menahan marah saat menatapnya. Sakura coba menenangkan si cantik itu. Ketika suasana tegang, tiba-tiba pintu bilik tersebut terbuka luas. John muncul dengan memegang daun pintu untuk memberi laluan kepada Stefan melangkah ke dalam. Keempat wanita cantik yang berada di dalam bilik ini terkejut melihat Stefan, karena mengikut jadwal Stefan seharusnya berada di tempat lain untuk membincangkan isu kerjasama dengan syarikat perkapalan utama negara Westmoreland ini. Stefan, apa kau buat kat sini? Soal Juliet, antara bahagia dan keliru. Sakura juga keheranan. Dia yang bekerja sebagai penolong kepada John, segera menoleh ke arahnya. John memberi isyarat supaya senyap. Mengapa Stefan berada di sini? Bukankah seharusnya pada saat ini bos mereka itu sedang bermesyuarat penting di tempat lain? Oh, ya aku lupa. Stefan yang dipanggil Tuan Harrington. Bukan suaminya Susan Arthur Harrington. Itu yang mulia Duke of Claremont. Jerika mengerti sekarang. Tanpa menjawab soalan Juliet dan menghiraukan orang lain yang berada di situ, Stefan menghampiri Jerika tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Dia hanya memandang tepat ke arah Jerika dengan wajah acuh tak acuh dan sepertinya mengharapkan sesuatu terjadi. Sesuatu yang tidak diketahui oleh mereka semua. Juliet, Sakura dan Tulip tidak mengerti mengapa Stefan hanya menatap Jerika tanpa berkata apa-apa. Melihat suasana janggal ini, Sakura pun bersuara kepada majikannya yang tampan itu. Tuan Harrington, kami dah jumpa orang yang Tuan kehendaki itu. Dia memenuhi semua kriteria yang Tuan cari. Bermata biru, rambutnya hitam panjang paras dada dan bernama Jerika. Stefan masih berdiam diri sambil menatap Jerika dan tidak memberi respon kepada Sakura. Juliet mula tidak selesa. Entah kenapa, dia amat risau menyaksikan perkara ini berlaku di depan matanya. Bagaimana jika pertemuan ini menyebabkan sanubari Stefan mulai goyah? Lantas cinta lama mereka berdua itu kembali berpaut? Tidak, jangan. Kau bukan Rika aku. Kau mirip dia. Maafkan aku tentang salah paham dulu tu Jerika. Lupakan ia. Anggap ia tak pernah terjadi. Tapi kehadiran kau tetap mencurigakan. Kenapa kau nak bunuh best friend aku? Apa motif kau dekati nenek aku? Apa tujuan sebenar kau? Soalan demi soalan berlegar di minda Stefan. Dia coba bertelepati dengan Jerika. Baguslah dia dah percaya sekarang yang aku ni bukan Rika dia. Akhirnya, tapi aku bukan orang jahat lah. Dia ni, dulu dia percaya aku tak salah. Sekarang dia percayakan Juliet pula. Balas Jerika dalam hatinya. Dia tahu hanya dia dan Stefan sahaja yang boleh mendengar bisikan hati semua orang di dunia fantasi ini. Namun, tiada siapa yang boleh mendengar apa yang dibicarakan dalam hatinya. Jerika melirik si tampan Stefan Harrington, lalu beralih kepada si cantik Juliet.
Pasti sesuatu telah berlaku sehingga si tampan itu berubah pikiran dan termakan dek tipu helah Juliet sepanjang ketiadaan dirinya di sini. Tunggu sebentar. Bukankah Stefan juga boleh mendengar apa sahaja yang dipikirkan mereka semua? Berarti tidak timbul soal lelaki tersebut termakan tipu helah Julieta. Oh, sudah tentu disebabkan Rika, si kekasih mimpi Stefan. Kenapa Stefan pandang cerita macam tu? Dia teringat balik kisah cinta dorang ke apa? Tak boleh jadi ni. Susah payah aku bertahun-tahun tunggu saat ni. Senang-senang dia aja dia nak rampas kebahagiaan aku. Sorry lah, aku takkan biarkan. Stefan milik aku. Suara hati Juliet berteriak lantang. Sekilas Stefan memandang ke arahnya dengan wajah terkejut. Apa yang kau merepek ni, Juliet? Kenapa tiba-tiba aja Stefan pandang aku macam tu? Alamak. Kenapa Tuan Haring dan jelek Juliet macam tu? Tadi tanda dia tengah tenung perempuan rambut hitam tu. Cantiknya cerita ni. Dia nampak baiklah. Betul dia dibangun obat. Aku rasa mesti Stefan dan Juliet dah salah faham ni. Rambut hitam dia sama macam aku. Agak-agak dia suka lelaki rambut hitam. Dan dia lelaki yang macam mana? John memandang Jerica dengan senyuman. Jerica coba untuk tidak ketawa dan berpura-pura seperti tidak mendengar semua bisikan hati mereka. Stefan pula menoleh ke arah John. Kali ini lebih serius berbanding situasi Juliet tadi. Kau ni, John. Jangan cepat terpengaruh dengan perempuan cantik lah. Boleh jadi dia dihantar oleh musuh kita atau musuh Juliet yang kita tak pernah tahu. Juliet bukan musuh aku lah. Apa ni? Apa hal ni? Kenapa semua orang diam tak bercakap ni? Tanpa disangka-sangka, tiba-tiba telepon bimbit Stefan berdering. Memecahkan kesunyian di dalam bilik itu. Ia pun segera dijawab oleh Stefan. Halo, Stefan. Kenapa dengar orang-orang kau dah jumpa Jerica tu? Betul kan? Arthur, Datuk Stefan meneleponnya bertanyakan soal Jerica untuk istrinya. Ya, Grandpa baru jumpa pagi tadi. Ada dengan Stefan sekarang ni. Ucap Stefan sambil matanya memerhatikan Jerica yang sengaja melemparkan senyuman manis kepadanya. Jerica mempunyai alasan tersendiri mengapa dia melemparkan senyuman manis kepada si tampan itu. Dia pikir, dia perlu berbuat baik depan Stefan agar lelaki tampan itu tidak lagi salah faham terhadapnya. Malangnya, Stefan tidak berpikir sama sepertinya walaupun ia sememangnya telah membuatkan jantung lelaki itu berdegup agak laju. Kenapa kau tiba-tiba senyum macam tu ke aku? Kau cuba nak goda aku ke Jerica. Sorry lah, aku takkan percayakan kau kali ni. Kau bukan mereka aku. Apa dia ingat aku nak goda dia ke? Stefan, kau memang handsome hot, tapi aku dah kahwin lah. Dan suami aku Tom lagi handsome. Stefan, kau dengar tak ni? HM, ya Grandpa, dengar. Suara datuknya di corong telepon membawa kembali Nina dan fokus si tampan itu di talian. Jantungnya tetap berdegup laju. Baguslah kalau macam tu. Malam ni kau bawa dia datang rumah kami, ya? Apa? Grandpa, Stefan ada hal malam ni. Juliet senyum simpul mendengarkan jawaban Stefan itu. Dia berasa lega karena Stefan tidak lupa janjinya untuk makan malam berdua bersamanya pada malam ini. Aku tahu dia takkan lupa dinner date kita orang malam ni. Tak sabarnya. Jerica dan Stefan yang boleh mendengar bisikan hati Juliet, memberi respon berbesa-besa. Stefan seperti biasa sekadar mengukir senyuman terpaksa. Jerica pula, berasa simpati terhadap si cantik berambut perang itu. Kesian Juliet. Dia simpan perasaan kat Stefan sejak dorang kecil lagi. Kenapa pengarang komik ni tak buat Stefan pun ada hati kat dia? Okey, walaupun dia tak suka aku tapi Juliet tu bukannya jahat pun. Dia cuma salah faham je. Macam mana aku nak tolong satukan dorang ya? Tidak lama kemudian, setelah tamat berkomunikasi dengan datuknya, Stefan meminta Sakura dan Tulip keluar dari bilik tersebut agar dia boleh berbicara lebih lanjut dengan Jerica bersama Juliet dan John. Mereka berempat duduk di kerusi. Juliet duduk di sebelah Stefan. John duduk di sebelah Jerica dan Stefan duduk bertentangan dengan Jerica. Okey, sekarang kau terus terang dengan kami. Kenapa kau nak bunuh Juliet? Siapa yang hantar kau? Dulu pun Juliet dah tanya aku soalan yang sama depan kau kan? Dan aku dah beritahu sebabnya. Tak ada sesiapa hantar aku. Aku tak sengaja tolak dia sebab nak mengelak serangan dia. Juliet, maafkan aku ya. Ini entah kali yang keberapa Jerica meminta maaf kepada Juliet sejak pertemuan mereka yang pertama kali kira-kira 7 bulan lalu.
Juliet tidak mahu memandang wajah Jerica, dia hanya mendiamkan diri, tidak memberi sebarang respon kepada Jerica. Dua lelaki kacak yang berada di sisi mereka turut menanti jawaban daripadanya. Juliet menarik nafas sebelum terpaksa memberi respon kepada Jerica. Aku boleh maafkan kau, tapi ada syaratnya. Kata Juliet. Stefan dan John masih memerhatikan mereka berdua. Apa syaratnya? Syaratnya, kau mesti kerja bawah aku selama setahun. Buat apa saja yang aku suruh. Boleh? Hah, Jerica agak terkeduh. Juliet, aku tak setuju. Stefan mencelah. Timbul sedikit rasa terkilan di hati Juliet mendengarkan bantahan Stefan ini. Aku pun tak setuju. Kau macam nak mendera dia aja. Tak baiklah. John menggeleng kepala. Jerica berasa lega ada juga orang yang baik hati di sini. Kenapa pula? Dia dah cederakan aku, Kot. Dan kita masih tak pasti adakah dia betul-betul. Juliet coba memberikan alasan agar John dan Stefan berpihak kepadanya. Nenek aku nak jumpa dia malam ni. Celah Stefan tanpa sempat memberikan ruang kepada Juliet untuk menghabiskan ayatnya. Jadi, nak jumpa ajalah. Apa masalahnya? Kau lupa ke, kenapa aku cari dia selama ni? Sebab kau nak tahu kenapa dia cuba nak bunuh aku. Jawab Juliet dengan senyuman dan yakin diri. Stefan dan John menundukkan kepala mereka. John sepertinya hendak ketawa tetapi Stefan segera menahannya. Jerica yang boleh mendengar suara hati mereka, berasa kasihan terhadap Juliet. Dia pun segera berkata kepada si cantik itu. Juliet, kalau aku memang nak bunuh kau, kenapa lepas tu aku tak cuba lagi? Selama lebih kurang 7 bulan lepas, adakah aku cuba cederakan kau lagi? Tak ada kan? Juliet, Stefan dan John mendiamkan diri. Mereka sepertinya sedang berpikir serius. Stefan memandang wajah Jerica yang sangat misteri baginya. Juliet, suka aku ingatkan kau, tujuan sebenar Stefan cari Jerica ni sebab nenek dia yang desak dia. John senyum pada Juliet, kemudian pada Jerica. Okey. Dah tu, John. Stefan menegur John, apabila menyadari Juliet hampir menitiskan air mata. Stefan tidak mahu melukakan hati sahabat baiknya. Juliet sudah dianggap seperti ahli keluarganya sendiri. Sejak kakaknya yang bernama Saffron mati karena terbunuh dalam letupan angkara keluarga Bruni dari negara jiran, dia melihat Juliet sebagai pengganti saudara perempuannya. Dia mendekap bahu Juliet lalu mengusap lembut agar dapat menyejukkan hatinya. Stefan juga sebenarnya sudah mengetahui rahasia Juliet yang telah mendapat peluang hidup kali kedua. Sememangnya telah berniat akan melindungi Juliet kali ini. Lalu, dia berbicara lembut kepada wanita berkenaan. Juliet, kau pun antara sebabnya. Kau tahu kan, aku ambil berat pasal kau, sebab kau pun penting bagi aku. Betul. Tanya Juliet tersak-esak dan mata yang berkaca. Betul, aku takkan biarkan sesiapa pun usik kau lepas ni. Hari tu aku nak bagi kau bodyguard, kau tak nak. Stefan menjeling tajam ke arah Jerica yang tersentuh melihat kemesraan dan keakraban mereka berdua. Juliet senyum gembira. Isyarat mata yang dihantar si tampan tersebut tidak diendahkan oleh Jerica biarpun dia faham benar Stefan menyindirnya sebentar tadi. Kiutlah dorang ni. Yang seorang masih lagi jual mahal. Yang seorang lagi kuat cemburu. Kuat cemburu. Alamak, macam terkena batang hidung sendiri je. Tapi aku tak kuat cemburu. Jerica senyum sendiri memandang Stefan dan Juliet. Tatkala Jerica senyum memerhatikan gelagat dua sejoli itu dan terkenangkan dirinya dan suami, Stefan terpandang padanya. Jerica membalasnya dengan isyarat mata dan kening serta senyuman mengusik ke arah Stefan. Si tampan itu agak tersentak dalam beberapa detik. Tidak terduga olehnya Jerica akan berbuat begitu. Sungguh pun dia sudah biasa diberikan senyuman manis oleh ramai gadis dan wanita cantik serta seksi, tetapi senyuman daripada Jerica adalah di luar jangkaannya. Dugdak, dugdak, dugdak. Degupan jantung lelaki itu mula laju. Tubuhnya sedikit kaku. Jerica terdiam. Stefan cuba menenangkan dirinya. Kenapa dengan aku ni? Jantung, jangan berdenyut kencang. Dia bukan mereka lah. Ya Allah, dia salah faham lagi ke? Aku tak boleh senyumkan orang ke apa? Louis pun sama macam dia. Dah salah tafsir. Susahlah macam ni. Baik salah, jahat lagi lah salah. Kenapa dengan Stefan ni? Lain macam aja. Tiba-tiba aja dia macam kaku. Tak pernah ni. Juliet yang duduk di sebelahnya menyedari sesuatu yang agak tidak biasa dilihatnya dari kelakuan Stefan selama ini. Tetapi si cantik itu tidak tahu mengapa.
Berlainan pula dengan John yang duduk bertentangan dengan Stefan. Si kaca itu tidak boleh membaca fikiran si tampan tetapi dia boleh mengagak. Maklumlah, kedua-dua mereka adalah lelaki sudah tentu arif tentang kaum sendiri. Hai, semacam baca aku dia ni. Tak kenapa nak Encik nak jadikan juga kan? Kau pun tahu Stefan. Dalam suasana nan sunyi ini, tiba-tiba Juliette teringatkan perbualan antara Sakura dan Jericha beberapa menit lalu sebelum Stefan masuk ke sini. Dia pun segera menyoal Jericha dengan wajah serius. Kau kata tadi, kau ada kaitan dengan Louis Bruni. Sekarang kau mengaku tak?